Baik, pusat stroke ini adalah yang pertama di Perak dan telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad pada 28 Oktober yang lepas. Jadi pusat ini turut memainkan peranan untuk membantu sektor perubatan awam di negeri ini dalam khusus rawatan stroke. Jadi untuk pagi ini kita nak bersama dengan Datuk Dr. Zakaria Abdul Kadir, iaitu pakar neurologi, untuk berkongsi sedikit tentang rawatan dan juga proses pemulihan stroke. Jadi doktor, secara ringkas doktor, mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana proses rawatan dan juga pemulihan pesakit stroke di pusat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, bagi pesakit, ingat bila kena stroke tu kena segera pergi ke hospital. Dan gejala-gejala stroke tu, tanda-tanda stroke tu, ingat be fast. Bila kita balance, kita punya imbangan kita lari, mata kita tak nampak, muka kita herut, kebas, lemah tangan atau kaki, atau percakapan kita, pertuturan kita jadi telo atau kita tak boleh bercakap. Dan itulah masanya untuk kita menghubungi hospital secepat mungkin. Penilaian awal akan dilakukan oleh pakar kecemasan. Apabila penyakit tu memang confirm yang stroke, pakar kecemasan akan memaklumkan kepada sektor atau stroke team untuk pengaktifan dan menghantar pesakit ke CT scan room untuk pembahasan CT scan secepat mungkin. Selepas CT scan, pesakit akan dibawa balik ke bahagian kecemasan dan untuk menjalani rawatan. Masa itu penilaian akan dibuat sama ada pesakit itu sesuai atau tak sesuai untuk diberi rawatan trombolisis, yang mana rawatan untuk mencairkan darah yang sumbat itu. Pesakit akan dibawa ke stroke unit untuk pemantauan dan rawatan susulan. Kita akan ada beberapa rawatan seperti fisioterapi, occupational therapy, speech therapy dan juga rehabilitasi. Baik doktor, mungkin orang ataupun penonton di luar sana mungkin nak tahu juga, apabila mereka sekiranya berhadapan dengan pesakit stroke ini ataupun ada antara saudara mara mereka yang menghadapi stroke secara tiba-tiba, bagaimana pertolongan cemas boleh mereka berikan? Biasanya sakit stroke ni tak adalah terlalu cemas macam sawan dan sebagainya. Tetapi kalau dia dapati pesakit tiba-tiba lemah atau tak boleh bercakap, atau kadang-kadang kita stroke ni banyak berlaku waktu pagi, yang mana apabila pesakit dijumpai jatuh daripada katil atau jatuh dalam bilik air dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya pesakit ditempatkan di tempat yang selamat, yang selesa, terus panggil ambulans. Untuk yang terakhir sekali Datuk, bagaimana langkah pencegahan boleh dibuat oleh masyarakat kita untuk mencegah serangan stroke ni? Ini memang penting. Prevention is better than cure. Jadi kita mesti mencegah sebelum dia sakit. Dan prevention ni, pencegahan ni ada yang kita panggil primary atau secondary lah. Primary tu sebelum pesakit kena stroke. Apabila pesakit kena stroke tu, kita tengok faktor-faktor risiko stroke tu. Yang pertama, yang paling kerap sekali ialah darah tinggi. Boleh dikatakan 70% pesakit yang kena stroke tu menghidap penyakit darah tinggi. Yang kedua, kecil manis. Yang ketiga, kolesterol lah. Dan pesakit-pesakit yang ada penyakit jantung apa semua mempunyai risiko yang tinggi untuk stroke. Dan kalau kita tengok lifestyle factor kan, yang paling utama sekali merokok. Dan yang kedua ialah inactivity lah, pasal dia menjalankan cara hidup yang sedentary, tak ada exercise, tak ada apa kan. Itu pun merupakan risiko pada stroke, kerana prone untuk jadi obesity. Dan obesity pun salah satu faktor. Walaupun dia satu faktor yang lain juga, kalaupun dia exercise, tapi obesity pun merupakan satu faktor yang mustahak yang boleh menyebabkan stroke. Tapi kalau pasien dah kena stroke, dia boleh dapat stroke lagi, kali kedua, kali ketiga dan sebagainya. Jadi pesakit tu kenalah makan ubat cair darah, sama ada antiplatelet atau anticoagulant. Ini penting sebab makan ubat tu boleh mengurangkan risiko stroke berlaku lagi. Jadi itu dia penjelasan daripada Datuk Dr. Zakaria mengenai rawatan dan juga proses pemulihan stroke ni. Jadi saya harap dapat memberikan sedikit informasi kepada anda semua di rumah. Jadi saya kira itu saja yang boleh saya kongsikan untuk cerita Pagi Perak. Kita kembali semula ke studio.